Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izin dia, kurniaan dia, ihsan dia, Allah beri taufik pada kita, hidayah inayah dia, sehingga kita dapat datang sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu perkara yang sangat besar, nilai dia, kedudukan dia, kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sangat-sangatlah dengan Allah taala, dengan ihsan dia pilih kita ini, maka ia menjadi petanda sukanya Allah taala kepada kita. Sebagaimana kita hanya akan benarkan orang yang kita suka untuk jadi tetamu dalam rumah kita, untuk masuk dalam rumah kita, maka macam itulah juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan terimanya dia kita menjadi tetamu dia adalah petanda sukanya Allah taala kepada kita ni. Dan semoga Allah taala beri taufik yang berkekalan untuk kita sentiasa dapat mengekalkan nikmat ini sampailah kepada hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung. Kita berhenti berapa bulan itu? Banyak bulan juga rasanya. Bulan 5 kiranya, kalau catatan saya 15 saya bulan 5 betul? Okey. Jadi tuan-tuan, puan ada ke? Puan-puan, saudara-saudari muka Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah kita sambung muzakarah kita daripada kitab masih sama, tapi dah hujung-hujung dah kitab ni insya-Allah. Kita dah berada di hujung kitab dah ni. Dia dah masuk 90 berapa dah ni muka surat kita, dan kitab kita ni cetakan Jawi dia tu hanya ada 100 muka surat. Tepat-tepat 100 muka surat. Maknanya dah nak habis dah kitab kita ni insya-Allah. Insya-Allah lah panjang umur habislah kitab ni kan. Berapa tahun tuan-tuan? Kiralah sendiri kan. Daripada surau kita ni kontena lah kan, sampai dah jadi macam ni. Syukur alhamdulillah, insya-Allah. Jadi kita akan sambung muzakarah daripada kitab kita, Penawar Bagi Hati, yang mana bab ialah pada bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah taala. Kasih akan Allah taala kan. Kita recap baliklah. Jadi kita dah bahas berdasarkan apa yang dihidangkan oleh musannif kita, penyusun kitab ini, Al-Allamah Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Andalusi, yang mana beliau telah membawakan kepada kita kitab ini. Maka kita bahas di sini berkenaan dengan apakah yang dikatakan sebagai hubbullah, mahabbatullah, ataupun kasih akan Allah taala itu. Jadi kita dah bahaslah apa makna dia, dan antaranya sekarang ni kita masuk ialah berkenaan dengan antara alamat. Alamat seseorang itu dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti 15 hari bulan 5, maka kita sambung lagi. Dan setengah daripadanya. Apa maksud setengah daripadanya? Maknanya antaranya lagi alamat-alamat
orang yang telah dapat kasih dia akan Allah Ta'ala. Daripada nya tu adalah maksud dia ialah alamat kasih akan Allah. Macam tu. Jadi dia kata setengah daripadanya tu, bukanlah setengah tu maksud dia separuh. Setengah tu maknanya sebahagian antara juzuk alamat, antara alamat-alamat yang mana seseorang itu dia dah dapat kasih akan Allah. Jadi ke atas tu dah dia bagi 2-3 alamat. Maka yang seterusnya dia kata apa dia? Iaitu rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala, yakni dengan mati. Orang yang dah dapat kasih Allah Ta'ala, orang yang betul-betul dah dapat cinta Allah, orang yang mencintai Allah ini, yang kasih akan Allah ini, maka antara alamat dia banyak alamat, ikut keadaan masing-masing. Jadi antaranya juga ialah orang ni bila satu tahap dia sangat rindu nak jumpa Allah. Dan nak jumpa Allah ni kena mati kan. Itu yang kita termenung sikit. Kita termenung lagi lah kan. Kalau saya tanyalah siapa sini yang sedia nak jumpa Allah Ta'ala balik? Ada yang nak angkat tangan? Macam tak cinta je ni. Kenapa orang sanggup balik kampung 20 jam drive, 18 jam drive balik Kota Baru, KL, KB? Kenapa? Pantang cuti je, jam lah jalan tu. Kan? Marah saya kat orang Kota Baru. Yalah, sebab saya yang susahnya. Sebab semua bakat balik. Tuan-tuan, sebab apa? Kerana kita nak berada dengan orang yang kita sayang. Ibu ayah kita mungkin, adik-beradik kita mungkin, saudara mara kita mungkin. Paling tak ada sangat dah nak tengok kubur mak ayah. Sebab apa? Kita sayang mak ayah kita, nak jumpa. Padahal kalau kita kirakan lah kan, kalau kita kirakan baca Fatihah kat Kuala Lumpur pun sampai je kat arwahnya, yang walaupun kubur dia tu kat kampung. Tapi tak boleh feel dia tu lain, ustaz. Bila tahap feel ni payah nak cakap lah. Memang kena balik jugalah. Maka bersumbatlah jalan tu. Sebab semua nak jaga feel tadi. Sebab sayang. Ini kalau kita tanya, kalau orang tanya kita lah, kau nak tak jumpa Allah? Agak-agak macam mana? Nak jawab apa kita? Sebab antara tanda seorang itu dia mencintai Allah ialah dia rindu nak jumpa Allah. Nak sangat jumpa Allah. Dengan cara apa? Bukan jumpa macam apa Nabi Muhammad pergi Isra' Mi'raj tu, tapi maksudnya dengan melalui mati. Dan tiada benci ia akan mati. Maknanya sebab dia cinta pada Allah, dia nak jumpa Allah. Dan kalaulah dengan mati itu sajalah boleh jumpa Allah, why not? Why not? Aku mati pun tak apa. Aku mati pun tak apa. Agak-agak kita dah sampai tak alamat ni, tanda-tanda ni? Kalau orang yang dah betul-betul sampai, dia tak kisah dah. Mati sekarang pun tak apa. Saya sayang Allah. Saya sedia mati untuk Allah. Saya sedia mati, tak kisah. Cuma bukan sekarang. Yang tu yang tak tahan tu. Saya sayang Allah Ta'ala. Allah tu Tuhan saya, dialah yang memberi rezeki. Saya sanggup berkorban, sanggup mati kerana Allah ni. Cuma bukan sekarang. Tu je. Sebab kita masih ada lagi rasa terikat dengan dunia. Ini yang bab ni, belajar fiqh tak lepas, belajar tauhid tak lepas. Dia kena ambil bidang tasawuf. Tasawuf ni sebenarnya perkara iman juga. Dia bukan benda, ini lain pula kan? Tak. Benda yang sama juga tuan-tuan. Benda yang sama. Dia kalau kita belajar akidah, belajar tauhid, kita belajar dari segi nak faham. Tapi tasawuf ini dari segi nak rasa. Allah itu wujud. Okey, dalil dia ini, dalil akal dia ni, dalil Quran hadisnya yang ni. Kita belajar, maka kita pun fahamlah Allah itu memang wujud. Tapi nak rasa betul-betul Allah tu wujud,
Bidang dia ialah bidang tasawuf. Cara dia, kita kena rasa dengan hati. Macam mana hati ni nak rasa? Dia kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Bersihkan dulu hati. Bersihkan dulu hati daripada sifat-sifat yang terkeji. Lepas bersihkan dah hati, hiaskan diri dengan sifat-sifat yang Allah suka. Antaranya yang nombor 8, cinta pada Allah. Barulah datang kepada kita ini dapat rasa sungguh Allah itu wujud. Allah Maha melihat. Ini setakat kita kata, kita percaya Allah Maha melihat. Tapi nak rasa sungguh Allah duk lihat kita, ini yang satu perkara lain. Dia benda iman juga. Kita tahu dalil akal, dalil nakal, itu imam juga. Iman, berkenaan iman juga. Tetapi untuk kita benar-benar menghayati, merasai, itu satu tahap iman lagi. Cuma bila dipisah-pisahkan, jadilah bidang ni katanya akidah, tauhid. Yang ni bidangnya ialah kalam. Yang ni bidang dia adalah tasawuf. Ini bidang dia tafsir. Tapi hakikat sebenar, semuanya kita kena bawa untuk kita betul-betul merasa tauhid kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kita betul-betul merasa kalau Allah, kita kata dalam kita belajar tauhid, Allah Maha melihat, benar-benar kita merasa kita sedang dilihat oleh Allah. Kan ihsan itu ialah bila kita benar-benar dapat mengabdikan diri kita dengan kita merasa Allah sedang melihat kita. Kan? Sehingga kita benar-benar dapat macam seolah kita lihat Allah. Mana kita punya perasaan kita tu. Betul-betul rasa Allah duk perhati kita je. Jadi ini yang kita nak bawa dalam diri kita. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, antara tanda-tanda orang yang mencintai Allah, yang dah benar-benar kasih akan Allah ni, ialah pertama dia rindu nak jumpa Allah. Mati sekarang pun no hal, no problem, why not? Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati-mati ni ialah kita balik kepada Allah Ta'ala. Jumpalah kita dengan Allah Ta'ala. Dan tiada benci ia akan mati. Sebab tu dia tak kisah mati ni, tak ada susah hati. Melainkan maknanya yang dia rasa berat nak mati tu, dia tak ada berat dah nak mati ni, kecuali kerana apa? Kerana ingin ia akan bertambah makrifah. Maknanya dia ni kalau mati pun tak apa. Cuma kalau tak mati pun tak kisah, asalkan hidup aku ini dapat menjadi medan untuk aku tambah makrifat aku dengan Allah Ta'ala. Tambah kenalnya aku akan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana sedap musyahadah itu atas kadar makrifah. Faham ke tak tu? Kerana sedap, lazatnya musyahadah. Musyahadah ni maknanya kita menyaksikan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, kewujudan Allah, kesempurnaan Allah, ketinggian Allah, dengan kadar sejauh mana makrifah, iaitu kenal kita akan Allah Ta'ala. Saya bagi contoh mudah kan sebelum ni. Satu orang pelancong, dia pergilah kat mana, kita kata kat Langkawi ke mana, duduk kat tepi pantai. Takdirnya pada masa tu agung kita pun cuti juga. Dia pun belenggang je berjalan sorang-sorang, tak ada pengawal, tak nampaklah protokol agung dia tu. Kan? Duduk tepi pantai juga. Bertembung dengan mamat pelancong ni. Entah orang Austria ke, orang Switzerland mana ke datang. Jumpa dengan tuanku. Dia rasa apa-apa tak dengan tuanku masa jumpa kat tepi pantai tu? Dia ada rasa apa-apa tak? Ada rasa apa-apa tak? Tengok, oi, siapa orang ni? Ada tak rasa macam tu? Tak ada. Sebab dia tak kenal dan tak ada tanda pun siapa tuanku ni sebenarnya. Bukan kata masa tuanku berada kat pantai tu tuanku tak mulia. Duli yang maha mulia tu tetap duli yang maha mulia juga. Seri Paduka Baginda juga. Kan? Yang di Pertuan Agong tetap duli yang maha mulia. Bukan kerana sebab tuanku duduk kat pantai seorang-seorang, orang tak kenal dia, maka dia tak jadi mulia. Tak. Hakikatnya tubuh badan baginda tu tetap mulia. Kedudukan baginda tu tetap mulia di Malaysia ni.
Tetapi yang pelancong tadi, relax je dia jumpa, tak ada apa. Hello sir, sample je dia pun kan. Morning, yes, morning kan. Tuanku pelayan. Sebab dia tak kenal makrifah tu, tak kenal tu, tak ada. Tak makrifat dengan siapa itu tuanku. Maka dia tak rasa hebat tuanku. Cuba kita ni pula. Oh, habis Kodak kita ambil gambar. Zaman Kodak lah, sekarang dah tak ada Kodak kan. Sekarang habis bateri ambil gambar. Kelak gini kan. Semua sebab apa? Oh, ya rasa hebat, rasa bertuah sungguh aku hari ni. Pergi pantai, jumpa tuanku pula. Dapat pula bersembang, tuanku pula melayan. Ui, itu 3 bulan tak habis cerita lagi kat orang tu. Masuk TikTok lagi tak cukup TikTok, masuk YouTube tak cukup YouTube, masuk Facebook. Kan? Nak cerita apa? Oh, sejarah aku hari ni dapat jumpa tuanku. Dapat bercakap, ambil gambar dengan tuanku. Sebab kita rasa hebat. Jumpa tuanku tu berasa hebat. Kan? Ampun tuanku, ampun. Minta ampun dulu. Jumpa tu dah salah dah. Minta ampun dulu. Punya kita rasa hebat, mulianya tuanku ni. Adab kita orang Melayu ni kan. Macam tu. Nak menyatakan mulianya kedudukan dia tu, tak layak kita nak jumpa dia. Sebab tu kita minta maaf dulu, kita minta ampun dulu. Sebab kita kenal. Kenal tu lah makrifah. Macam tu juga hari ni, kenapa kita semayang tak rasa khusyuk? Sebab kita tak kenal Allah. Semayang tak rasa kebesaran Allah. Bila tak rasa kebesaran Allah, mana nak datang khusyuknya? Mana nak datang khuduknya? Kan? Kita rukuk tu rasa tak kita sedang rukuk, sedang tunduk di hadapan Allah yang maha hebat, Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal, apa kita kata? Subhana rabbiyal azim. Azim tu apa maksud azim? Maha agung. Tubuh kita rukuk, roh kita rukuk sama tak? Masa tubuh kita rukuk tu, roh kita rukuk sama tak? Masa kita sujud, roh kita sujud sama tak? Maknanya hadir hati kita tu sama tak rasa dengan perbuatan badan kita? Jadi kita kalau kita kenal Allah, kita tahu kebesaran dia, kebesaran Allah tu ada dalam hati kita, barulah kita rasa keagungan dia. Ini makrifah. Sebab tu katanya Syekh Abdul Qadir, kerana sedap musyahadah itu atas kadar makrifah. Lagi kita kenal Allah, lagilah kita rasa lazat kita dalam mengenal Allah, dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu antara tanda, alamat seorang yang hubbullah, yang dapat mahabbatullah, cinta akan Allah Ta'ala. Ni antara ni. Ada orang tanda dia tu sampai tahap tu. Ada yang sebelum ni. Ada yang sebelum ni tu yang ke atas tu, yang mana dia tu akan mengutamakan apa perintah Allah daripada segala kehendak diri dia sendiri. Kan? Macam korban baru ni. Nak korban yang 500 setengah satu bahagian ke, nak korban yang 800 setengah satu bahagian? Padahal 800 setengah dia mampu. Kenapa pergi ambil 500 setengah tu? Kenapa tu? Kita korban ni nak yang Allah suka ke, nak korban yang kita suka nak buat? Kita yang nak buat yang Allah suka kita buat, atau kita nak buat apa yang kita suka buat? Atau berat lagi, yang suka-suka je kita nak buat. Kita buatnya nak dapatkan sukanya Allah pada kita, atau kita buatnya kerana suka-suka kita nak buat? Korban juga. Kalut juga dia pun dengan dagingnya, dengan apa. Tetapi maksudnya di sana, sejauh mana kita ini cinta akan Allah, maka pengorbanan itu menjadi semakin kecil. Lagi kita tak rasa apa. Ada orang tuan-tuan, makan pun tak cukup. Maknanya gaji pun berapa ratus je, berapa ratus je sebulan. Tetapi bila korban, nah ambil yang 1,000 punya. Orang tanya kenapa, dari mana datang
banyak pula duit awak. Saya memang simpan, setahun saya simpan. Start daripada raya korban tahun lepas, saya dah menyimpan. Sanggup dia ikat perut, menyimpan. Apa yang patut buat, buatlah. Patut puasa, patut makan Maggi, patut telur. Kenapa? Telur pun dah mahal lah sekarang kan. Kenapa? Kerana dia tahu aku nak mempersembahkan korban yang terbaik pada hari raya korban kalau aku panjang umur. Ini orang ada iman yang kualiti iman dia maknanya teruji lah. Macam tu. Dia macam emas juga tuan-tuan. Semua emas. 999 pun emas. 916 pun emas. 851 pun emas. Semua emas. Semua nama emas. Tapi kualiti lain-lain. Bila kualiti lain, harga pun lain. Kan? Iman macam tu juga tuan-tuan. Bukan masalah ada dengan tak ada. Masalah semua ada iman. Tetapi kualiti dia tu lain-lain. Tu nasib baik kita mazhab Syafi'i. Sunat muakkadah buat korban baru ni. Ada setengah pendapat ulama mengatakan dia wajib untuk berkorban walaupun dengan cara berhutang. Maknanya kalau dengan berhutang tu dia boleh buat korban, masih jatuh hukum wajib. Nasib baik kita sunat je. Kalau kita pun mazhab yang wajib, habis kita. Tuan-tuan. Maknanya ada orang ni dia sanggup berhutang pun berhutang, tapi berhutang yang mampu dibayar lah maksudnya. Bukan berhutang yang sampai membeban. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, alhamdulillah, setelah dibahas begitu begini, akhirnya conclusionnya ialah sunat muakkadah bagi yang mampu. Apa maksud mampu? Pada malam raya dia buat korban, tak terjejas makan minum, perkara asasi dia. Pampers anak boleh beli, beras boleh beli, macam tu. Maknanya bukanlah maksud mampu ni kita nak kena ada balance dalam akaun 2 juta dulu baru boleh buat korban. Tak. Tu contoh. Jadi di sini ada perintah Allah, ada tahap-tahap dia. Maka sejauh mana seorang itu mencintai Allah, sejauh itulah akan ada tanda-tanda dalam diri dia. Jadi yang malam ni yang kita bahas balik ni, kita sambung perbahasannya ni, ialah satu orang antara tanda alamat dia ini mencintai Allah Ta'ala, dia ni rindu sangat nak jumpa Allah, iaitu dengan cara mati. Dan tak benci dia untuk mati, kecuali maknanya dia panjang umur ni, dia suka hanya kerana umur itu, hayat dunia ini, umur itu adalah medan untuk dia tambah makrifah. Kerana dengan bertambahnya makrifat itu, dia dapat merasa kelazatan mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, dan setengah daripadanya, samalah ni maksud dia. Dan antara tanda-tanda mencintai Allah, orang tu mencintai Allah, tu panjang dia. Apa dia? Redha ia akan qada Allah Ta'ala. Redha dia dengan qada Allah. Qada ni maksud dia keputusan Allah, ketetapan Allah. Bila berlaku satu-satu perkara, mana itu ketetap. Sebab tidak akan berlaku satu perkara dalam dunia ni, dalam alam ini, di langit, di bumi, antara keduanya, kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu biji pasir pun dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, beranjak walau setengah inci, melainkan hanya dengan izin Allah. Tak ada satu daun pun yang boleh gugur daripada tangkai dia, melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidahnya. Itu akidah. Itu tauhid kita dengan Allah. Berdasarkan Qurannya, hadis Nabi dan sebagainya, maka itu kesimpulan dia. Allah itu segalanya tidak boleh terjadi melainkan dengan iradah Allah dan kudrat Allah. Yang ni kalau kita nak bahas dalam
ilmu akidah panjanglah. Sampailah dia sampai bab sebab musabab. Mana nak kena bahas, memang kena bahas. Kalau tak tuan-tuan, kita sakit kepala, makan Panadol. Kita yakin Panadol itulah yang memberi kesan. Berat tu tuan-tuan. Berat tu. Habis tu tak payah makan. Tak payah makan ni ada dua keadaan. Kalau kau tu memang tahap-tahap yang tak payah makan, tak apa tak makan. Tapi kalau tahap-tahap biasa, kita makan dengan niat mentaati perintah Allah, iaitu berubat. Allah dan Rasul suruh bila kita sakit suruh berubat, itu je. Sembuh tak sembuh, kita yakin hanya Allah Ta'ala. Makan ubat pun kalau tak sembuh, Allah kata tak sembuh, tak sembuh juga. Tak makan ubat, kalau Allah kata sembuh, sembuh juga. Nak ambil nak mudah nak faham, ambil sebagaimana dalam tafsir Ar-Razi, bila dalam bahas ayat surah Al-Fatihah, kisah Nabi Musa sakit perut. Nabi Musa sakit perut. Nabi Musa kan dia boleh bercakap direct dengan Allah. Satu hari tu Nabi Musa sakit perut sungguh. Kan? Orang kata daripada berjalan tegak tu dah sampai rokok lah berjalan tu. Sakit perut ni. Lalu dia kata, ya Allah, aku sakit sangat perut, sembuhkanlah aku ni. Tak tahan dah. Sembuhkanlah aku. Allah Ta'ala kata, kamu pergi di satu tempat ni, kamu ambil lah makan satu rumput ni, jatuh jenis rumput. Dalam riwayatnya tu dia tak cerita lah rumput tu apa benda ni, rumput apa. Pergilah Nabi Musa ambil makan. Bila makan, baiklah sakit. Alhamdulillah. Syukurlah dia pun. Tak lama kemudian sakit perut lagi, kena lagi. Tak tahulah salah makan ke apa ke, sakit lagi perut. Tak tahan dah. Dia pun pergilah tempat rumput yang sama, yang dulu Allah Ta'ala suruh pergi makan tadi. Dulu dia pergi makan. Bila makan, tak hilang sakit perut dia. Selai tak hilang, 2 helai tak hilang, 3 helai dah genggam dah ni, tak hilang juga. Dia boleh bercakap direct dengan Allah, ya Allah, aku dah makan dah rumput ni, asal tak hilang-hilang ni kan, sakit juga lagi. Allah Ta'ala pun jawab, wahai Musa, dulu kau sakit perut dulu, kau cari aku, baru kau pergi cari rumput tu. Tapi yang ni kau cari rumput dulu, baru kau cari aku. Kan? Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi dia, Musa alaihi salam, Sayyidina Musa alaihi salam. Masya Allah. Inilah contoh orang yang makrifat dengan Allah dengan orang yang tak makrifat dengan Allah. Ingat tuan-tuan, semakin kita makrifah dengan Allah, semakin Allah sensitif dengan kita. Sebab Allah ni adil. Orang jahil cara orang jahil, orang alim cara orang alim. Dia tak sama tu. Allah deal. Silap orang jahil, Allah kadang-kadang Allah maafkan. Tetapi silap orang alim kadang-kadang lebih mudarat kepada dia berbanding silapnya orang yang jahil ataupun orang awam. Sebab tu kita kena usaha kualiti iman kita ini. Jadi antaranya ialah qada Allah. Bila Allah dah buat ketetapan, redha orang itu dengan Allah Ta'ala, maka itu juga antara alamat sayang dia kepada Allah, sampai cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kata pengarang kita lagi, mana lagi? Dan setengah daripadanya, samalah tu. Setengah daripadanya tu maksud daripada apa? Setengah ataupun antara tanda-tanda alamat-alamat cinta pada Allah itu, benci ia akan dunia. Dia tak suka dunia ni. Dia tak suka dunia.
Dunia ni, kalau kita buka Quran pun, tak payah ceritalah hadis, Quran pun memang Allah Ta'ala kata dunia ni adalah mata'ul ghurur. Kan pernah dengar ayat tu, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu daya. Tipu je ni. Allah Ta'ala sebut lagi sifat dunia ni dalam Quran, la'ibun walahwun. La'ib ni permainan, lahwun hanya senda gurau saja. Mana tak betul, tak real. Tak real. Ingat masa kecil-kecil dulu, main kahwin-kahwin pondok-pondok kan. Berapa kali dah kahwin kecil dulu? Banyak kali juga masa tu kan. Zaman sekarang budak tak ada, sebab dia main benda ni je. Ni dia main gini je, dia reti. Mana reti main pondok-pondok ni? Dia tak kenal lah kan. Kita dulu itu je lah yang nak main pun. Habis main police entry, habis main combat, dah kahwin pula. Pandai cari je. Siap buat rumah. Lepas tu yang isteri dia siap masak kan. Oi, masa main pondok-pondok tu bukan ke siap masak lagi. Ambil tempurung, masuk pasir, kononnya nasi dah tu kan. Ambil daun, potong, kononnya sayur dah tu. Dia dah tengok mak dia macam tu kan. Ya masak ni. Datang kawan, dah masak ke nasi tu? Sekejap lagi, tunggulah. Kan suami isteri ni. Cukup time, bunyi suara mak daripada rumah. Mat, balik makan. Minah, balik makan. Apa dia buat? Habis tinggal suami isteri tu. Tinggal suami. Yang isteri tinggal suami. Yang suami tinggalkan isteri. Nasi pun tinggal macam tu. Sebab apa dia tahu? Yang mak dia panggil ni ini nasi betul. Yang aku dari pagi tadi lagi duk kahwin ni, duk sibuk memasak ni, ini semua tipu je. La'ibun walahwun, main-main dan senda gurau sahaja. Tuan-tuan, orang yang kenal Allah, orang yang benar-benar cinta Allah, dia tahu dunia ni macam tu je lah. Nampak macam betul. Nampak macam betul. Nampak macam betul. Tapi bila kita mati, baru kita nampak yang betul. Baru kita tengok, hidup kat dunia ni macam mimpi je rupanya. Mimpi demi mimpi demi mimpi. Dan bila kita mati, baru kita tersedar dari mimpi. Dan kita jumpa kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan yang tak ada mati-mati lagi dah. Tuan-tuan, kan? Orang mimpi macam mana mimpi? Kalau kita mimpi kena kejar rimau, berpeluh tak? Pada kita atas katil tu je pun. Tapi dia punya berpeluh dia tu, menggigil tu. Rimau dah nak terekam dah. Terjaga. Allah. Duduk kan berpeluh. Basah. Sebab apa? Rimau ke jumpa hantu ke kan. Kalau yang jenis takut hantu lah. Tuan-tuan, mimpi tu kita rasa macam real. Macam kalau satu orang yang geladangan ni mimpi duduk dalam istana. Rasa hebat. Tapi bila dia terjaga, dia tengok, aku bawah jambatan rupanya. Barulah itulah kehidupan yang sebenar. Kita besok macam tu juga tuan-tuan. Masuk buka mata dalam kubur besok, Allah, inilah sebenarnya aku. Yang atas dunia tu macam mimpi je, bukan betul pun. Mana yang dulu kata kereta aku, 4 biji kereta dulu, susun Porsche tu pun penuh kan. Tak tahu sampai nak susun macam mana dah. Mati je tuan-tuan, tak ada dah. Tak ada. Baru kita nampak, rupanya tak ada, bukan aku punya rupanya. Tanah, rumah, saving account, apa yang kita ada masa tu? Apa yang kita punya? Tak ada apa tuan-tuan. Rasa macam kita punya. Kalau tanya sekarang, ini saya punya, itu saya punya, ini saya punya. Sekali kita meninggalkan dunia, mati tu meninggalkan dunia kan. Sebab itu tanda orang yang rindu, orang yang cinta Allah, dia tak suka, dia benci kepada dunia ini. Kenapa dia benci tu?
Kerana dunia itu melalaikan dia daripada melalaikan akan dia daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya. Sebab dunia ni dia mata kesenangan dan laib walahun, permainan dan senda gurau, hanya orang kata perkara yang senda gurau lah, gurauan je, maka tak betul. Tapi dia menipu daya kita, menyebabkan kita lalai kita daripada Allah. Hati kita tu nak maintain sentiasa terhubung dengan Allah susah. Kalau line internet ni dulu kan, sekarang ni dah berapa, 5G 4G kan. Kalau dulu yang lainnya je ni nak pakai kena sambung dulu kan. Kenek Allah 5 minit duk tunggu kenek. Baru dah teng. Masuk dah baru boleh. Sekarang tak ada dah kan, tak payah wire. Lalu sini masuk line tu, lalu sini masuk line ni kan, tak ada masalah dah. Macam tu juga tuan-tuan, hati kita ni nak maintain hubungan kita, connection kita dengan Allah. Tapi kalau orang yang kita sayang, kalau kita sayang satu orang, bukankah kita kata hanya engkau di hatiku, kan? Memang kita akan sentiasa dalam hati kita, mak ayah kita, anak kita, isteri kita, pasangan kita, memang sentiasa mudah teringat. Tapi dengan Allah macam mana? Sejauh mana? Jadi itulah perkara-perkara yang nak menentukan bagaimana tanda-tanda seorang itu dah mula mencintai Allah, tahap mana, setakat mana, sejauh mana. Maka kita boleh cek tanda-tanda itu dengan diri kita. Tak payah cek orang lain, dan orang lain pun tak boleh cek kita. Kalau tanya, kita boleh cerita, boleh cakap macam-macam, tapi kitalah yang lebih tahu diri kita. Tanya diri kita sendiri, aku ni tahap mana dah. Berdasarkan pada apa yang Syekh Abdul Qadir ini telah nyatakan, senaraikan, cuba kita semak, aku ni ada kat mana sebenarnya, dah tahap mana. Jangan cek punya cek, satu tak boleh nak raih, sudah. Belajar dah nombor 8 dah ni, dah muka surat 90 lebih dah ni, nak habis dah muka surat. Kalau tak dapat nak raih lah mana-mana daripada checklist tadi, Allahu Akbar. Maknanya kita kena fikirkan macam mana kita kena usaha supaya kita dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi saya rasa kita berhenti dulu kat situ. Yang penting bukan banyak mana kita dengar, tapi yang lebih penting ialah jauh mana kita benar-benar dapat faham, kita benar-benar dapat hayati, dapat benar-benar bawa dalam diri kita. Kalau hari ini kita baru tahu, maka di hadapan kita ialah jalan untuk kita kena usaha nak capai. Usaha nak capai. Kalau kita tengok-tengok belum ada, maka sekarang kita dah tahu, maka kita kena usaha untuk capai. Semoga perjalanan kita inilah diredai Allah Ta'ala, dan kita akan terus usaha dan usaha lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi, kan? Kemudian yang selebihnya, the rest kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada ihsan Allah, rahmat Allah. Barulah kita jumpa Allah. Ya Allah, inilah saja aku mampu buat, maka aku mohon rahmat engkau, ihsan kau ya Allah. Barulah kita berharap pada rahmat Allah. Usahakanlah sehabis yang terdaya kita, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik atas perkara ini, dan kita dapat sampaikan perkara ini pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله